Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntakhabah. Maknanya pada bab yang keempat. Kita baru masuk baru ni dalam bab yang keempat pada menyatakan sabar. Muka surat 75 Jadi pengarang kita telah sambunglah penjelasan dia. Kita ni perenggan pertama pun tak habis lagi pada minggu yang sebelum ni. Kata pengarang kita, dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Jadi pertama dia berikan definisi sabar itu apa. Yang seterusnya dinyatakan hukum sabar. Hukum bersabar ini adalah fardu ain. Maknanya kalau ada 10 orang, 10 ni katalah satu rumah lah, satu duduk satu rumah, satu keluarga yang mereka ditimpa satu musibah. Mereka ditimpa satu musibah, katalah terbakar rumah, wali'udzubillah, terbakarlah rumah dia orang ni katanya. Maka bersabar pada ketika itu wajib, yakni fardu ain ke atas 10 orang tu. Dia bukannya sabar itu maksudnya kalau seorang sabar yang lain tak apa dah, lepas. Itu fardu kifayah nama dia. Jadi bila dia kata fardu ain, bila dikatakan sebagai hukumnya fardu ain, maksudnya wajib atas setiap yang 10 orang itu bersabar. Jadi maksudnya sabar ini adalah satu perkara yang fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Dia ada hukum dia juga, ada hukum hakam dia kat sini. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib. Itu jenis-jenis sabar. Satu ialah maksud fardu ain itu sabar dalam mengerjakan ketaatan yang diwajibkan. Itu bahasa moden sikit. Kalau ikut bahasa dalam kitab ni dia kata sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib atau sabar atas meninggalkan maksiat atau sabar atas bala. 3 jenis sabar. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan yang diwajibkan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat ataupun sabar atas bala musibah. 3 jenis ini hukum dia fardu ain, wajib. Hukum dia wajib, fardu ain. Kita kena sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Bulan puasa sabar kan. Nak makan dahaga sangat dah
letih, lapar dah ni, nak sabar kan, sabarlah kita pun. Jadi ini wajib, kan? Letih sangat ni, tiba-tiba nak kena bangun juga subuh, nak kena semayang. Aduh, letih sangat ni, nak bangun ke tak? Kena bangun, kena semayang, kena sabar kan. Itu sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah yang diwajibkan. Yang satu lagi sabar yang wajib juga ialah meninggalkan maksiat. Nak buat satu perkara yang maksiat, maka kita kena sabar. Sabar bukan sabar buat maksiat tu, sabar tak nak buat maksiat tu kan. Kemudian satu lagi sabar ialah ketika terjumpa dengan bala, ya, musibah lah, pun kena sabar. Dipanjangkan huraiannya, adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunat. Tadi perkara yang perintah yang wajib. Yang sekarang ni macam mana pula sabar yang mengerjakan ibadah yang sunat. Nak sembahyang duha. Dan sabar atas meninggalkan yang makruh. Makruh. Dan yang harus, dan juga perkara yang harus. Jadi maka iaitu sunat bukan wajib. Sabar yang jenis ini, kategori dia ialah sabar yang sunat. Maksud sabar yang sunat maknanya kalau kita tak nak buat pun, alah malas lah pagi ni, letih lah nak buat duha, tak apa. Tak payah nak sabar lah, dah kita letih nak macam mana kan. Ataupun alamak hari ni sibuk lah pula, meeting lah pula, janganlah pula. Sebab meeting tu, kalau meeting kerja dia lebih besar daripada duha. Jangan kita nak kalut dengan duha kita kan. Macam tu juga baca Quran dalam waktu pejabat ini, dia lebih bawah daripada menunaikan kerja. Kalau macam saya kat pejabat saya tu, sebab saya bos, tak apalah kan, saya benarkan kepada anak buah saya untuk nak sembahyang duha sekejap, saya bagi. Tapi macam bulan Ramadan baru ni, sebab kan ujung-ujung Ramadan tu kan kena masuk pejabat, dah ubah PKPB kan. Kita ingat kalau lepas raya lah baru nak ubah kan. Kita dah syok kat rumah, duduk puasa kat rumah ni, kita dah ada jadual harian kita dah stabil dah jadual Ramadan kita tu. Bangun sahur pukul berapa, semayang, lepas semayang baca Quran, ada tazkirah, ada apa semua kita dah buat dah, baca hadisnya dan sebagainya. Tiba-tiba kena masuk pejabat, walaupun 5 jam sahaja. Masa tu PKPB 5 jam. Jadi macam kalau saya masuk pukul 8, pukul 12 saya boleh balik lah kan. Tapi kena masuk pejabat lah. Dan masa tu saya pula tak khatam lagi, 30 juzuk tu belum khatam. Yalah, kita ingatkan tak apalah, ini mesti sampai raya punya ni kan, banyak masa lah nak ni. Tiba-tiba, wah ini kalau macam ni, kalau aku tak buat, tak baca Quran masa pejabat ni, tak habis aku ni. Kan, tak habis khatam 30 juzuk ni. Jadi saya pun WhatsApp kat bos kan. Bos lagi bos lah pada saya kan. WhatsApp kat timbalan ketua pengarah. Kata saya ni nak minta izin daripada Datuk, sepanjang waktu bekerja ni, jika tak ada clash lah dengan mesyuarat, dengan kerja-kerja yang saya kena segerakan, saya dah minta izin lah, mana-mana celah waktu yang lapang tu saya nak baca Quran. Saya nak baca Quran. Sebab saya ni dah ada berapa juzuk lagi ni saya nak khatamkan, nak habiskan, nak kejar sebelum apa ni, Syawal. Kan? Saya minta izin. Bos pun kata okey. Lepas tu all the best dia kata kan. All the best. Lepas tu dia pula sambung kat bawah tu kan. Saya pun tengah kejar khatam juga ni. Okeylah, ngam lah kita bos macam tu kan. Jadi sebab kita kena faham yang mana wajib, yang mana sunat pada masa tu. Tapi kalau dengan sebab
konon mesyuarat, nak siapkan paperwork, nak siapkan minit mesyuarat, dengan nak siapkan kerja pejabat, sampai kita tak solat zuhur, sampai kita tinggalkan solat asar, tak bolehlah pula. Sebab pada masa itu solat zuhur tu adalah atas daripada kerja kita, atas daripada tanggungjawab pejabat kita. Macam tu. Kita kena tahu itu kena masuk juga. Dia kena sekali. Bab tasawuf dengan bab fiqh tu kena masuk sekali. Kalau kita main tasawuf saja, kita tak tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makruh, jadi payah. Kita tak dapat nak bagi prioriti. Kan? Kita dah sabar ni, memang istiqamah. Tiap-tiap buat demam ke macam mana ke, kita akan semayang duha. Tapi bila dah masuk pejabat, pada masa tu dia punya prioriti dia dah, kedudukan dia, susunan dia dah lain. Hukum dia dah lain. Sabar kita pada masa itu sudah berubah daripada yang kata fardu ain dalam mengerjakan ketaatan kepada sunat juga. Sebab ketaatan yang kita nak buat tadi, duha tadi, hanya sunat. Walaupun duha ni sembahyang yang besar, dalam kalangan sembahyang sunat, solat sunat, dia sunat yang besar. Sebab ada riwayat yang menyatakan Nabi tak pernah tinggalkan duha. Nabi tak pernah tinggalkan duha. Antara solat-solat yang Nabi tak pernah tinggalkan, sama ada semasa di Madinah atau sedang bermusafir, ialah duha. Antaranya lagi ialah 2 rakaat sebelum subuh. Bukan sebelum masuk waktu subuh, maksudnya qabliyah subuh lah, ataupun kita panggil juga sunat fajar. 2 rakaat sunat fajar. Itu pun antara solat yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan. Jadi kita, benda tu sunat je lah, tapi tak jadilah wajib sebab sunat, kan? Tapi kita nak sabarlah. Sebab apa? Nak melaksanakan ketaatan ini memerlukan kesabaran, kan? Memerlukan kesabaran. Maka bukan wajib. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau, maka iaitu sunat juga, tetapi pahalanya sangat besar. Ini cerita hukum sunat, wajib, yang mana fardu ain, yang mana sunat. Tetapi dari segi pahala dia tak macam tu pula. Dari segi pahala, sebab contoh dia kata kat sini, kalau kita bersabar, sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau. Maknanya, orang buat tak elok kat kita, kita sabar tak balas dia, maka sabar itu hukum dia sunat. Walaupun hukum dia sunat, tapi pahala dia besar. Dan selalunya, kalau berdasarkan beberapa riwayat, selalunya yang menyebabkan Allah Ta'ala ni dia jatuh hati dengan seorang hamba dia, kita guna bahasa manusia sikit, maknanya dia tu jadi jatuh hati dengan seseorang hamba dia ni sebab perkara sunat selalunya. Sebab yang wajib tu dia kira itu mandatory lah, memang kena buat, kan? Tetapi bila kau buat yang ekstra, yang sunat ni, kau tak wajib buat, tapi kau buat juga, kau sabar juga dalam melaksanakan, maka pada masa tu itu dia ada ekstra, dia punya added value dia. Maka itulah yang selalunya menyebabkan seseorang itu lebih cepat sampainya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampainya pada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, mana pahala, kadang-kadang pahala sunat tu lebih besar daripada pahala wajib. Tapi bukan dalam bab semayang lah. Kalau semayang sunat nak banding dengan semayang fardu, itu beza dia langit dengan bumi tu. Beza dia langit dengan bumi, kan? Semayang 2 rakaat subuh tu, dia punya beza nak banding dengan 20 rakaat tarawih, langit dengan bumi punya beza. Yang kat langit tu subuh 2 rakaat, yang kat bumi tu 20 rakaat. Walaupun 20 rakaat, tapi level dia lain masa tu. Tetapi dalam kes yang kita kata besar dia punya ganjaran dia, pahala dia,
Contoh bagi salam. Bagi salam hukum dia apa? Kita bagi salam ke orang. Apa hukum dia? Sunat. Orang yang terima salam kita, yang kita bagi tu, apa hukum dia? Dia wajib jawab. Tetapi di segi pahala besar lagi orang yang lebih utama orang yang membuat perkara yang sunat, yakni memberi salam. Kenapa? Kerana kita dapati Nabi SAW sentiasa mendahului beri salam walaupun pada kanak-kanak. Walaupun pada kanak-kanak. Nabi SAW tu, maknanya dia pindah ke hijrah, baginda pindah ke Madinah pun, umur baginda berapa tahun? Tahu tak tahu ni? 50? 55? Ni baca sirah kitab mana ni? Rasulullah SAW jadi Nabi umur 40 tahun kan? Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Maknanya lepas berdakwah 13 tahun tu dia pindah ke Madinah. Maksudnya umur Nabi SAW hijrah 53 tahun lah. Jangan buat confuse macam tu. 10 tahun dia berada kat Madinah, baginda berada kat Madinah, pada yang wafat. Maksudnya 53 tambah dengan 10, wafatnya Nabi SAW umur 63. Macam tu. Bayangkan Nabi SAW masa tu umur baginda dah 53. Masa hijrah tu. Masa hijrah ke Madinah. Tapi baginda jumpa budak-budak kat Madinah ni, Nabi SAW dulu yang akan bagi salam. Kan? Kawan saya, dia masuk jadi askar. Dia macam saya lah, Islamic Studies lah di UIA tu. Tapi dia masuk jadi kagat ni kan. Masuk jadi askar. Masalah dia masuk jadi pegawai, ialah degree kan. Masuk terus jadi pegawai, kapten. Bila masuk jadi kapten apa bagai ni, dia asyik dia bagi salam kat orang bawah-bawah. Rupanya salah. Tak boleh yang pangkat lagi tinggi ni bagi salam dulu pada yang bawah. Yang bawah ni kena bagi salam kat yang pangkat. Wah, masalah dia kan. Sampai kena marah juga lah. Yalah, kawan tu ustaz kan. Jadi dia nak ikut Nabi lah. Kan. Jadi problem juga. Tapi yang saya dengar dah naik dah, pangkat dia pun dah jadi meja dah. Jadi kita kena faham, kita kena faham yang tu, bahawasanya maka hukum dia sunat juga, tetapi pahala sangat besar kerana firman Allah Taala, mana dalil dia, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya senya, innama ni dia panggil adawatul hasar. Maknanya tak ada perkara lain dah. Yang ni dah bendanya. Apa dia? Disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Pening pula kita dengarnya. Apa maksud dia? Saya terjemah bahasa Melayu moden ni. Innama, hanya senya, yuwaffa, akan ditunaikan, akan diberikan, dibalaskan, as-sabiruna, orang yang sabar itu, mereka yang sabar itu, ajrahum, ganjaran mereka, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa dapat dihitung banyaknya. Bighairi hisab maksudnya tanpa dapat dihitung banyaknya. Maknanya bila satu orang dia sabar atas satu-satu kebaikan, sama ada wajib atau sunat. Walaupun perkara itu hukum dia sunat, sebab dia sabar atas benda yang sunat, ya kan? Pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran kepada dia. Dia tak main 100,000, 200,000, tak ada. Bighairi hisab, tanpa dapat dihitung tentang banyaknya. Itulah nak bagi tahu besar dan mulianya
perbuatan kita sabar atas mengerjakan walaupun perkara itu sunat dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun ia akan dia bagi yang lain daripada mereka itu, seperti mengampuni dosa dan rahmat dan pahala dan jadi ikutan dan pertolongan kerana firman Allah Ta'ala. Jadi dia nak bagi tahu orang yang sabar ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri banyak perkara yang dia tak beri kepada orang yang lain padanya. Sebab orang masuk syurga ni macam-macam sebab Allah Ta'ala masukkan seorang tu dalam syurga. Kita pernah dengar kan cerita yang selalulah saya cerita sini, pelacur Bani Israel kan, dia berjalan jumpa anjing dahaga, dia pun turun dalam perigi ambil air, dalam wadi tu ambil air bagi minum kat dengan kasut dia bagi minum kat anjing. Yang mana Nabi SAW bagi tahu perempuan pelacur ni masuk syurga. Itu kenapa? Kerana sifat belas kasihan dia tu mahal. Allah Ta'ala tengok dia ni memang ikhlas sungguh, memang mahal dia punya tu. Jadi sebab itu banyak perkara. Jadi antara yang menyebabkan orang ni mudah dapat ganjaran yang besar-besar, kemuliaan yang tinggi-tinggi ni ialah kerana sabar. Sebab tu kita jangan sangka kalau kita tengok orang tu macam biasa-biasa je, semayang pun just setakat jaga yang semayang fardu, puasa pun setakat puasa yang wajib. Tapi kita tak tahu, mungkin dia ni jadi mulia di sisi Allah kerana dia susah tapi dia sabar atas kesusahan dia. Dia sakit tapi dia sabar atas kesakitan dia, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sakit kan. Maka sabar-sabar yang sebegini ni sebenarnya mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ni dah menghadapi musibah Covid ni berapa bulan dah? 4 bulan ada, 4 bulan. Kan? 4 bulan. Ni sambut merdeka kan, baru kita merdeka daripada PKP. Tapi tak tahu, takut jadi P lain pula belakang tu. Kan? Sekarang ni PKPP ni nampak okey. Selangor pun dah boleh datang surau ramai-ramai kan? Jadi surau kita sembahyang Jumaat berapa orang dah? Berapa ratus dapat? 120? Selagi ada ruang, tak kira orang dah. Sumbat je. Lepas tu mana tahu ikut penjarakan sosial atau tidak. Macam tak tanda je saya tengok ni. Ijtihad sendirilah pandai-pandailah korang jawab nanti kan, tak kisahlah, janji datanglah. Tak, sebenarnya betul. Kita ni berat hati kalau sampai kita tengok ada orang datang rumah Allah terpaksa patah balik. Berat hati kita. Kan? Berat hati kita. Padahal bukan tak ada ruang lain lah apa ni. Jadi disebabkan gitu, tak apalah. Tapi Alhamdulillah, saya ingat baru minggu lepas saya duduk bercakap kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah buka untuk Selangor ni. Dah boleh macam wilayah juga. Selama dia ada ruang masuk kan. Kalau tak cukup ruang, hampa tikar kat luar tu kan. Bagi dia orang dapat ramai-ramai lagi datang. Ya saya Jumaat tu saya tak kisahlah. Tapi ruang yang semayang fardu pun kita kena ambil kira jugalah. Bagi penuh jugalah kan kalau boleh. Kita nak usahakan sama-sama insya-Allah. Baik. Sebab apa Allah Ta'ala dah buka pintu dia. Allah Ta'ala dah buka pintu dia. Cuma kita tak dapat nak rapatkan saf. Itu masih belum lagi lah. Jadi imam pun kena hati-hati. Jangan penuhkan saf. Rapatkan saf. Kan kena tangkap pula. Menyalahi PKPP kan. Jadi imam sekarang pun dia pandang-pandang. Luruskan saf. Itu je lah dia boleh cakap kan. Nak suruh penuhkan saf pun tak boleh. Memang kena jaga. Nak suruh rapatkan tak boleh kan. Tak apalah, sekurang-kurang kita semayang jemaah, kita dapat pahala berjemaah tu.
Walaupun markah dari segi merapatkan soft tu kurang, tapi kita masih ada pahala-pahala lain. Dan yang lebih kita harapkan, sebab kita buat tu kerana darurat, bukan kerana cuai, kerana sengaja, tapi kerana darurat, maka semoga Allah SWT tetap bagi pahala. Macam soft kita tu rapat-rapat, macam soft kita itu penuh dan sebagainya, insya-Allah. Sebab Allah Ta'ala ni dia tak rugi pun, dia nak bagi. Ini pun satu sabar juga tu. Kita datang juga surau musim-musim Covid gini kan, sabar kita kan. Tapi saya pergi kat Bagan Lalang semalam lah, sampai satu hari lah bermalam kat sana kan, pada Sabtu tu sampai ni. Saya tengok tak ada SOP apa dah kan kat pantai tu. Agaknya tak ada kuman kot kat situ kan. Mungkinlah. Di masjid ni ada kuman lagi, apa nak buat? Kita sabarlah kan, kita kena sabar. Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang sabar ini, kata Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Bermula mereka itu, yakni sekalian yang sabar itu, dia rujuk pada ayat yang sebelumnya lah. Atas mereka itu ampun dari Tuhan mereka itu dan nikmat, dan mereka itu jua yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Orang sabar ni Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Sebab tu orang kata nak buat apa-apa keputusan, kita kena sabar. Jangan tergopoh-gopoh. Kenapa? Orang yang sabar ni selalunya Allah Ta'ala akan berikan petunjuk sebagaimana janji Allah Ta'ala kat sini. Muhtadun, Allah bagi petunjuk dia. Dan orang yang sabar ni juga dapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud selawat? Keampunan. Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang sabar. Jadi kita kena banyak sabar dalam hidup kita ni. Sabar atas perkara-perkara yang telah ditunjukkan tu. Dan firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ini lagi besar tuan-tuan. Dan bersabarlah kamu, maknanya sabar oleh kamu kerana bahawasanya Allah Ta'ala serta sekian orang yang sabar. Terjemahan moden dia. Dan bersabarlah semua, bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita ni benar-benar telah bina, develop cinta kita pada Allah, kita akan sabar. Kerana nilai sabar, makna sabar tu bagi kita, kita faham Allah akan bersama kita. Dan sudah tentu untuk bersama dengan yang dikasihi itu adalah satu perkara yang sangat bermakna untuk seorang kekasih. Kan? Macam kita lah dapat duduk dengan anak kita, tersukalah sebab kita sayang anak kita. Cuba kita benci anak kita tu, nak dia duduk dekat-dekat, tak nak kita kan. Tapi bila kita suka, kan, kita berharap supaya sentiasa dapat bersama dengan dia. Kalau macam peringkat saya ni, anak-anak tak adalah yang dah kahwin kan. Tapi masing-masing sibuk dengan cara masing-masing. Berharap dapatlah cuti, dapatlah sama-sama. Suka bila bercuti ni bukan apa, sebab kita dapat sama-sama lah. Itu je yang jadi sangat bermakna tu. Sebab ada cinta, ada kasih tadi. Di sini Allah Ta'ala kata, innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kamu, wasbiru, bersabar kamu. Kenapa? Apa hebat sangat bersabar ni? Sebab Allah bersama kamu. Allah akan bersama orang yang sabar. Artinya menolong ia dan memelihara ia akan mereka itu. Maksud bersama tadi, pertolongan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Dan firman-Nya, katanya lagi, Allah Ta'ala berfirman lagi, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ni macam ayat biasa dengar yang ni kan. Surah apa ni? Jadah.
Maknanya datang sembahyang subuh lah tu. Subuh hari Jumaat kan. Selalunya subuh hari Jumaat lah. Cuba imam baca hari lain pula. Surah tu kan. Jangan ada yang kat belakang pula subhanallah. Tegur imam pula. Memang tu bangang tahap tinggi juga tu. Dia kau dah lantik jadi imam, dia nak baca apa pun dia bacalah. Dia imam kan. Kau ikut je lah. Jangan kau pula subhanallah. Dah imam pula, apa salah aku pula ni. Kan? Ada orang dalam sembahyang sunat tarawih kan, kat kampung sunat tarawih, tak tahulah kat sini mungkin baca surah besar-besar ni kan. Kalau kat kampung sembahyang tarawih 20 rakaat, dia orang baca daripada Al-Ha kan sampai ke bawah tu. Sekali imam bertukar sikit je kan, terlupa urutan tu. Jadi dulu kan yang kemudian yang makmum kat belakang subhanallah. Imam pun dah terdiam pula imam kan. Salah ke aku baca tadi? Dia jumpa salah susunan je. Katalah contoh, sepatutnya lepas daripada Iza Aja, patut ada tabat tiada kan. Lepas daripada alam tarakai, patutnya ada li'ila fi Quraisyin kan. Sekali terus ara'aital lazi. Masuk rakaat yang kedua tu ara'aital lazi. Makmum punya alim, subhanallah. Kan? Jangan tuan-tuan. Kita bab imam makmum ni pun nak kena khatam juga. Nak kena khatam juga kan. Kita kena tahu mana yang kita boleh tegur imam, mana yang kita tak boleh tegur, macam mana cara nak tegur kan. Lepas tu kalau berlaku apa-apa, macam mana cara dia. Imam batal kan, imam tiba-tiba batal. Makmum kat belakang tu kena alim tu. Masuk alim tu maksud kena tahulah. Kan imam kalih-kalih isyarat suruh naik, gini pula makmum. tak boleh kan. Jangan. Kita kena faham lah. Kalau tiba-tiba imam mundur, imam keluar baris kan, apa kita nak buat? Kita nak duduk macam mana pula? Nak naik ke depan ke macam mana ke? Nak sambung ke, nak macam mana? Itu kena belajar tuan-tuan. Kena lockdown pula ke apa-apa nanti, kita mana tahu. Baru ni kan jenuh kita jadi imam. Sembahyang raya. Buat tak? Sembahyang raya kat rumah? Buat. Lepas tu baca khutbah dulu ke sembahyang dulu? Ada juga yang baca khutbah dulu, dia ingat Jumaat ke apa ke? Kan? Confident je ayah ni. Nak jadi imam lah. Seumur hidup ni lah peluang jadi imam solat raya. Kau bantai khutbah dulu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat baca khutbah. Bila lagi ya tak? Lepas tu dah kalut tanya mufti. Saya baca khutbah hari tu saya tak pegang tongkat. Macam mana lah? Baru teringat tak ada tongkat kat rumah tu. Macam-macam. Yang pegang tiang lampu lah, yang pegang macam kayu golf pun ada. Yalah kawan golfer kan. Macam-macam. Jadi kita kena tahu, itu kita kena tahu. Jadi dalam ayat ini artinya, dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan. A'immatan tu maknanya orang yang diikuti. Ikutan yang menunjukkan mereka itu dengan perintah kami, tak kala sabar oleh mereka itu. Maknanya kenapa mereka itu, golongan ini tadi menjadi ikutan, ialah kerana mereka itu bersabar. Lamma sabaru, tak kala mereka itu bersabar. Maka bila mereka bersabar, Allah Subhanahu wa taala angkat darjat mereka sehingga mereka menjadi ikutan. Banyak ni. Maknanya segala pengarang ni dia dah sebut kat depan tadi kan. Allah himpunkan bagi orang yang sabar ni yang Allah tak bagi pada orang lain. Jadi dia senaraikan sini ialah ayat-ayat, dalil-dalil
yang dia cakapkan tu. Dan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat yang pertama tadilah, nak bagi tahu ganjaran bagi orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa dapat dihitung akan ganjaran yang diberikan kepada mereka. Sungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Al-Quran lebih daripada 70 tempat. Maknanya lebih kurang 70 ayat Allah sebut tentang sabar. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahu khairun. Artinya, pada sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan. Ia menjadi satu khair, satu kebajikan. Mana kita sabar atas satu perkara yang kita tak suka, maka itu adalah menjadi kebaikan untuk kita. Nabi SAW cakap. Dan bersabda Nabi Isa AS, bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar. Melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Kamu tak akan dapat apa yang kau hendak, yang kau suka, melainkan engkau bersabar dulu atas perkara yang kau tak suka. Macam itulah. Macam kita lah nakkan syurga. Macam mana nak dapat syurga? Kita kena sabarlah perkara yang kita tak suka, kan? Kalau boleh kita memanglah tak suka. Kena buat tu, kena buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Kita nak bebas. Tapi bebas ini hanya Allah Ta'ala bagi dalam syurga. Jadi sebelum nak sampai situ, banyak benda yang kita kena sabar. Banyak benda yang kita nak kena sabar. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu tiga pangkat. Ini ada tiga tahap lah, 3 level. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat, melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh, bermujahadah lah maksudnya. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu, termasuklah di dalam apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang nak dia bawa ni. Maksudnya apa? Orang yang benar-benar mujahadah atas diri dia, sehingga dia ni dapat menundukkan segala keinginan dia tu sendiri. Ini sabar yang sangat tinggi. Sabar dan dapat terhasil ialah dengan kesungguhan, iltizam, komitmen, sabar, disiplin, mujahadah, bersungguh-sungguh, sampailah dia kepada pangkat yang sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang dibawa oleh pengarang kita ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya bahawasanya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, artinya mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala, kemudian melazimkan mereka itu istiqamah akan taat, maka tiada ada ketakutan atas mereka itu, dan tiada ada mereka duka cita, dan mereka itu diseru dengan ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, hai mana-mana roh yang sentosa, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala, lagi diredai pada sisi Allah Ta'ala dengan sebab amal engkau. Ini seru adalah ia pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat, maka diserukan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, masuklah olehmu ke dalam tawak hamba-hambaku, dan masuk olehmu ke dalam syurgaku. Cerita dia kat sini,
Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita orang yang benar-benar istiqamah, summa istaqamu. Pertama dia kata qalu rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya dia betul-betul mengesakan Allah Taala. Tauhid dia kejap sungguh, teguh sungguh. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah atas pegangan itu. Maka inilah orang yang Allah Subhanahu Taala kata tidak ada risau bagi mereka, tidak ada takut bagi mereka, tidak ada bimbang. Yang mana orang yang meninggal ni, seruan ini akan datang semasa orang tu nak meninggal. Malaikat akan turun. Mereka akan kata untuk orang yang sungguh-sungguh atas dunia ni, mereka akan kata kamu jangan susah hati, kamu jangan bimbang, kamu jangan risau. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi teman kamu semasa di dunia dan di akhirat. Macam tu sekali malaikat akan tenangkan hati orang yang istiqamah dengan iman dia. Maka orang yang macam ni, katanya pengarang kita, ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah itu dia terbagi pada dua bahagian. Yang ni seruan yang pertama semasa meninggal, seruan yang kedua ialah semasa di akhirat. Seruan yang pertama ialah semasa diseru, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha lagi diredai. Ini semasa dia meninggal. Kemudian di akhirat nanti Allah Ta'ala akan seru, masuklah kamu dalam hamba aku, golongan hamba aku, dan masuklah kamu dalam syurga. InsyaAllah kita bagi laluan kepada azan Isya. Allahu Akbar. Muhammad
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat yang pertama ini ataupun dalam perkara kategori pangkat yang pertama tadi ialah apabila seorang itu benar-benar dia dapat menundukkan keinginan dia, bersabar dia tu atas keinginan, atas panggilan nafsu dia, panggilan syahwat dia, panggilan sekutu-sekutu nafsu yang jahat itu, sehingga jiwa dia tadi dapat ditundukkan, ya, sehingga jiwa tadi dapat dibersihkan. Sebab tu nafsu ni kalau dalam Al-Quran dia ada tiga gelaran kan, tiga kategori. Pertama nafsu ammarah, itu istilah dalam Al-Quran lah, nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini maknanya nafsu yang sering mengajak kepada perkara yang tak elok, lebih banyak kepada perkara yang tak elok. Nafsu yang seterusnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang dia tahu benda tu tak elok, tapi kadang-kadang terbuat juga, tetapi dia menyesal. Kalau amarah ni dia tak ada sesal, happy manjang kan, tak ada apa, tak ada kisah, tak semayang subuh pun relax, hari tu tenang je kan. Itu amarah lagi. Tapi orang lawamah ni tak solat subuh hari tu, jaga-jaga Allah, habis dah waktu subuh. Pada masa itu dia akan, kesal itu akan datang. Kesal itu akan datang. Kemudian nafsu mutmainnah inilah dalam ayat ni, nafsul mutmainnah, yakni nafsu yang sentosa, yang tenang. Maka ini adalah nafsu yang Allah Ta'ala puji. Orang yang dah sampai tahap ini, maka Allah Ta'ala sambut dia dua kali. Semasa meninggal Allah Ta'ala seru, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah, baliklah kamu kepada Tuhan kamu, wahai nafsu yang mutmainnah ini, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha. Redha apa? Redha dengan apa yang Allah Ta'ala telah balas pada dia. Mardiyah itu diredai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahagian kedua ayat ini, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga-Ku. Ini di akhirat nanti dapat lagi sambutan, kata-kata aluan daripada Allah, mengalu-alukan mereka, meraihkan mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sinilah sabar yang begini, sabar kita untuk benar-benar menguasai, sehingga kita dapat menguasai nafsu keinginan kita, dan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendahulukan perintah Allah, mendahulukan kehendak Allah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersungguh-sungguh, istiqamah maksudnya. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Sebab nak istiqamah tu yang kena sabar yang sangat besar. Jadi insya-Allah kalau kita sungguh-sungguh dalam banyak ayat Al-Quran, kalau kita tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala dalam Quran, dalam hadis Nabi jelas menyatakan yang masuk syurga ni, mereka ni diampunkan oleh Allah. Maksudnya apa? Mereka bukan perfect 100%, sebab tu dia masuk syurga. Nabi-nabi je yang tak ada dosa. Tapi yang penting bukan masalah tersilap, buat salah silap kita tu. Tapi yang penting ialah macam mana tindakan kita setelah tersilap. Itu yang besarnya. Allah Ta'ala nak tengok kat situ. Bila kita lakukan satu kesilapan, apa tindak balas kita? Apa respon kita? Apa tindakan selanjutnya daripada kita? Kan? Itu Allah Ta'ala nak tengok kat situ. Orang masuk syurga ni bukan kerana bersih 100%, tak. Dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi SAW pun jelas. Orang yang masuk syurga ni, pertama kerana mereka diampunkan saja. Dia ampun tu maksudnya dia ada buat silap, tapi dimaafkan.
Jadi sekarang ni kita nak usaha sehingga Allah Ta'ala kesian tengok kita dan Allah sedia untuk ampunkan kita, maafkan kita. Itu saja harapan kita. Kan? Jadi kita jangan susah hati lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni baca cerita wali tu, ulama ni, kita pun rasa tak ada harapan dah aku ni. Kalau macam ni lah orang dia, cara dia yang kata jadi wali Allah, jadi orang soleh, aku ni berat. Tapi kita jangan susah hati. Yang penting Allah nak tengok kita sungguh-sungguh dengan dia. Dan kita kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh bila kita ditimpa azab. Ini pun surah apa nama? Surah Sajadah juga ni. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Surah Sajadah kan? Faham ke? Setiap minggu dengar ni. Wala nuziqannahum, pasti kami akan rasakan mereka itu. Azabil adna, azab yang segera, azab yang sekarang ini, azab yang lebih kecil, dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar. Azab yang adna tadi, yang kecil tadi itu ialah azab dunia, dan azab yang besar ialah azab akhirat. Allah Ta'ala kata apa? Wala nuziqannahum, berat tu. Wala nuziqannahum tu, ayat tu ayat berat. Dia ada ayat sumpah dalam tu. Pasti dan pasti kami akan rasakan kamu. Mereka, hum kat situ mereka. Wala nuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti dan pasti kami akan rasakan kamu dengan azab yang kecil sebelum azab yang besar. Azab macam kita kena COVID. COVID ni azab, memang azab. Dalam hadis Sayyidatina Aisyah tu pun, Aisyah tanya, ya Rasulullah, wabak tu apa dia? Rasulullah kata, ia adalah azab. Ini azab. Dunal azabil akbar, tapi azab ini nak banding dengan azab akhirat. Azab akhirat itu akbar, lebih besar lagi. Kenapa Allah Ta'ala bagi azab? La'allahum yarji'un, supaya mereka ni kembali. La'allahum yarji'un, supaya mereka ini kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena muhasabah bila kena azab macam ni. Mana azab besar tuan-tuan, COVID ni. Saya bukan masalah mati tu, tak apalah hari-hari kita duduk cerita mati, berapa orang sihat, berapa orang kena, tak apalah. Itu untuk pemantauan kesihatan, keselamatan negara. Tetapi masalah sebenar bukan mati. Bukan masalah mati tu. Masalah sebenarnya ialah bila kita lepas mati tu. Kalau satu orang beriman, dia kena COVID, mati dia 10 hari dalam ICU, mati. Lepas mati kena COVID lagi ke? Masih pneumonia, tak boleh nak bernafas lagi ke? Dah mati dah ni. Ada masalah tak dalam COVID ni? Ada masalah lagi tak? Tak ada masalah dah. Bahkan dalam barzah dia, walaupun orang tanam dia tak mandi, orang tayamumkan je pun daripada luar plastik, orang tanam pun tak ada orang nak pergi baca talqin apa semua. Masuk orang kata hampir masuk kubur sendiri seorang-seorang lah orang kata kan. Tapi apa masalah kalau dia mati dalam keadaan iman yang sempurna, iman yang sahih, amal yang soleh? Man rabbuka, dia dapat jawab. Man nabiyuka, dia dapat jawab. Ma kitabuka, dia nak dapat jawab. Selesai masalah tuan-tuan. Tapi apa azab yang lebih besar apabila sampai kita terhalang daripada datang rumah Allah Subhanahu Taala? Besar tu. Besar tu tuan-tuan. Sebab tu saya kata kita kena banyak nangis, kita kena banyak la'allahum yarji'un, supaya kita kembali sedar taubat kita pada Allah. Kita kena sungguh-sungguh untuk taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tu salah silap kita. Jadi kita kena banyak-banyak taubat, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar ataupun amalan-amalan yang menyebabkan dosa diampunkan. Itu. Dia dosa diampunkan ni pertama kerana taubat istighfar. Yang kedua kerana buat satu amalan yang menyebabkan Allah suka sangat, Allah ampunkan dosa. Contoh,
Hadis sahih. Nabi SAW kata apa? Siapa-siapa yang kata subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari, Allah ampunkan dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih tak kata astagfirullah pun, tak ada. Dia hanya puji Allah, tasbih pada Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dalam satu hari dia dapat 100 kali. Subuh dia buat dia buat 20, Zuhur dia buat 20, 5 kali, 5 waktu dapatlah 100. Ataupun dia buat full package terus. Selepas subuh tu duduk menghadap elok-elok subhanallah hamdi, subhanallah hamdi, subhanallah hamdi, subhanallah sampai 100 pun boleh, tak ada masalah. Sebab hadis Nabi kata siapa yang ucapkan subhanallah wa hamdi 100 kali dalam satu hari tu, 100 kali diampunkan dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu pun amalan yang kita nak jaga. Amalan-amalan yang macam ni, yang ada offer keampunan daripada Allah Ta'ala, yang ada offer keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu kena carilah. Kena carilah. Sembahyang duha ada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih subhanallah hamdi ada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tu kita kena taubat, sembahyang sunat taubat. Selain pada tu kita banyak istighfar, kan? Nabi SAW pun istighfar 70 kali, 100 kali sehari. Kita lebih-lebih lah sepatutnya. Kalau tak pun paling kurang ambil lah 100 kali. Jadi insya-Allah perkara benda ni lah kita nak faham, kita nak letak depan kita. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita jadikan kehidupan kita ini, baki hidup kita ini adalah baki hidup yang akan membawa kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lepas tu lepas, tak boleh nak buat apa. Yang ada yang sekarang di hadapan kita, maka kita kena usaha sungguh-sungguh supaya baki hidup kita yang berbeza-beza antara satu sama lain, tetapi semua kita ada baki hidup sahaja. Yang dah lepas tak boleh nak buat apa. Yang kita ada hanyalah baki hidup. Mungkin ada orang 2 jam lagi, ada orang 2 hari lagi, ada orang 2 bulan lagi, ada orang 2 tahun lagi, 20 tahun lagi, macam-macam baki hidup masing-masing. Tetapi setiap minit dalam baki hidup kita, setiap saat dalam baki hidup yang kita ada ini, yang akan kita hadapi, yang kita akan jalani, kita nak pastikan baki hidup kita ini adalah baki hidup yang akan membawa kemuliaan kita di sisi Allah, keselamatan kita di akhirat, kebahagiaan kita bersama yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba aku, wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga aku, kan? Semoga Allah Ta'ala beri taufik atas masuk ini. Kita dapat amal apa yang patut kita amalkan. Seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Apa ni berapa bulan 20, 19. Oh, nak dekat dah tu. Raya Haji. Berapa ekor lembu? Surau ni 8. Oh, 4. Sembelih kat sini lah? Tak, kena sembelih kat ni SOP kan? Macam mana? Kat Melaka? Jauh benar. Jauh now tu pastinya. Cuma saya nak ingatkan lah, AJK yang menguruskan tu lah, kan? Maksudnya orang yang tanggungjawab tu. Pertama, kena pilih binatang korban tu yang paling terbaik. Itu satu bab. Yang kedua, agihan pun kena jaga agihan dia tu. Kalau sembelih kat satu tempat, yang agihan wajib kena bagi sedekah tu, kena sedekah lah. Jangan sedekah kat kampung kita. Ini ada orang dia pergi sembelih, katalah contohlah, ini 7 orang rakan satu pejabat ni berpakat sembelih seekor lembu. Ini saya bagi contoh mudah lah, kan? Ya, masing-masing ada seorang duduk Putrajaya, ada seorang duduk Shah Alam, ada seorang duduk Kelang, ada seorang duduk ni. Tapi okeylah, kita setuju kita sembelih kat Kelang lah. Kat belakang rumah aku tu besar, kawasan bagus, senang. Okey, kita pergi Kelang sembelih. 7 orang ni pun sembelih lah kat Kelang. Jangan setiap orang ni, yang setiap bahagian ni, dia kena ada satu portion yang dia panggil agihan wajib.
yang wajib sedekah. Sedekah ni pada orang miskin. Sebab tu orang yang menguruskan ni, nak mengagihkan tu, dia kena pastikan siapa orang miskin yang menepati definisi miskin dalam asnaf zakat tu. Sebab dia ada satu bahagian wajib tu mesti bagi pada orang miskin. Lepas pada tu, habis yang wajib tu, barulah nak makan sendiri, barulah kita nak berbagi sama-sama hadiah kepada orang yang biasa-biasa ni. Ini kalau miskin apa? Astro pun ada. Apa ke miskin? Astro ni sebulan-sebulan paling rendah berapa ringgit? Kan? Tengok-tengok Unify Streaming pun ada. Aduh. Tu miskin apa tu? Miskin ni nak makan pun susah kan? Ini Astro boleh ada. Itu kena cek betul-betul tu. Tapi maksudnya kita kena usahakan. Dan miskin tu bukan kat kampung kita, kat tempat binatang tu disembelih. Kalau yang kat Kelang tu lah, kat kawasan mana, kat Kelang, kat mana kampung kat Kelang tu. Dalam kampung yang kita sembelihkan binatang tu, kat mana ada orang miskin. Kalau dah tak ada, barulah bawa kawasan lain. Itu sedekah wajib tu. Kena faham. Yang turutan afdal korban saya dah cerita kan? Kan? Lembu, unta dulu, lepas tu turun lembu, lepas lembu apa? Ingatlah tu maksudnya, biri-biri. Bawah biri baru kambing. Bawah kambing, seekor tu, baru pergi kepada unta 7 bahagian. Belum lembu lagi, jangan perasan. Kan? Lembu tu yang last sekali dah. Itu korban paling rendah. Dah lah paling rendah. Lembu hitam pula tu kau sembelih. Markah sangat kurang. Lembu ni kau cari lembu putih tu kalau boleh. Jantan putih pula. Kan? Sebab tu kalau kata AJK ni, dia mampu, dia bagi syarat kat orang yang nak beli tempat yang dia nak ambil tu, farm dia tu, kami nak lembu putih. Kan? Mahal sikit pun tak apa. Charge lah premium lah sikit kan, korban premium. Kalau lembu lain tu 700 satu bahagian, sebab ni lembu jantan putih 800 satu bahagian. Orang boleh, orang belajar lah, dia akan appreciate benda tu. Tapi kalau kita mampu kambing, pergi kambing dulu. Jangan kita tu terkam pada 7 bahagian lembu tu. Kan? Dah panjang pula bab ni. Dan kita, orang yang nak korban tu, insya-Allah hari apa? Hari Isnin ni last untuk potong kuku, potong misai, nak trim-trim apa patut semua. Lepas pada tu, sunat untuk mereka tak potong kumis, tak misai, tak trim rambut, tak apalah. Kuku semua tak potong. Sampailah 10 Zulhijjah selesai binatang korban mereka tu dikorbankan. Jadi kalau orang yang jenis buat korban kat Syria, kat Palestin tu, kau tanyalah dah sembelih belum? Kena dia orang tu beza 5 jam, 10 jam. Kita dah semayang dah semua, tapi tak boleh nak potong lagi kuku kan. Sebab apa? Saya korban saya 10 malam nanti baru habis korban kan. Jadi kena ambil hati-hati. Ada kawan saya tu dia offer lah, dia kata dia buat di satu negara di Malawi, negara Afrika kan, Malawi kan. Saya tanya dia satu je, berapa beza jam Malaysia dengan Malawi tu? Sampai sudah dia tak jawab. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Rugilah tuan-tuan, kita dah 10 hari ni duk simpan kuku ni. 10 hari dah janggut dengan misai berserabai kita ni kan. Tiba-tiba orang lain potong, kita potong. Padahal kambing kita tak kena potong lagi. Lembu kita tak selesai lagi sebenarnya sebab beza antara waktu. Kan? Jadi kena ambil tahu sampai sudah orang kata. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham perkara ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk
والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب ما ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.